Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Iman binti Muhammad Asri, nombor metrik I183033370 akan memulakan perbincangan bagi kumpulan kami yang bertajuk Babus Salatil Musafir wal Marid dan juga Babus Salatul Al-Aidain. Kita pergi ke slide yang pertama bagi Babul Jama' baina salati fi safar. الحديث الثامن والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan ataupun menghimpunkan antara solat zuhur dan asar sekiranya dalam perjalanan ataupun permusafiran, dan baginda menjamakkan atau menghimpunkan antara solat maghrib dan juga isyak. Okey, kita pergi kepada seterusnya, makna al-ijmali, makna keseluruhan bagi hadis ini. Kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sara wajadda bihi sayr fi safarihi al-jama' baina zuhri wal asr. Daripada kebiasaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika permusafiran baginda, baginda sering menjamakkan antara waktu zuhur, baina zuhur wal asr, antara zuhur dan juga asar, sama ada secara takdim ataupun takhir, yakni jamak takdim ataupun jamak takhir. Dan juga baginda menjamakkan antara maghrib dan juga isyak, wal jamak bainal maghrib wal isyak, sama ada dijamakkan secara takdim ataupun takhir. Yura'i fi dhalika al-arfaq bihi wa biman ma'ahu minal musafirin فيكون سفره سببا في جمعه صلاتين في وقت إحداهما لأن الوقت صار وقتا للصلاتين كلتيهما. Hal ini kerana bagi menghormati waktu solat tersebut dan menghormati ahli permusafiran yang bermusafir bersama baginda, maka hal ini menjadi sebab kepada menjamakkan dua solat pada satu waktu, kerana menjamakkan dua solat pada satu waktu. Okay, seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan saya yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah saya Nur Izzati Muhammad Yazid akan sambung dalam ikhtilaful ulama babul jam' baina salah fi safar, insya-Allah. Baik, kita tengok ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama dekat sini adalah mereka berselisih pendapat tentang maksud jamak tersebut. Ada berbeza pendapat. Jamak dekat sini maksudnya sekian-sekian. Jamak dekat sini pula maksudnya sekian-sekian. Okey. Okay, baik, insyaAllah. Yang pertama sekali kita tengok pada yang pertama lah, pada pendapat yang pertama. Fazahaba kasirun minas sahabah wa tabi'in ila jawazul jam'u taqdiman aw ta'khiran wa huwa mazhab Syafi'i wa Ahmad wa Thawri mustadlin bi ahadits an Ibn Abbas wa Ibn Umar wa minha hadis Mu'az radhiyallahu anhu. Kat sini ramai daripada kalangan para sahabat dan juga tabi'in serta mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dan juga As-Thawri, mereka mengatakan bahawa harus jamak, harus kepada jamak, iaitu jamak takdim ataupun jamak takhir. Mereka berdalilkan dengan dalil daripada hadis-hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga hadis daripada Mu'az radhiyallahu anhu. Maksudnya dekat sini pandangan pertama mengharuskan jamak. Dan jamak itu ada dua, iaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim ni jamak awal waktu, ataupun jamak takdim jamak waktu yang kedua. Itu yang pertama. Okay, pendapat pertama. Pendapat kedua pula, waqad sahihu ba'd al-a'immah takallam fihi ba'dhum al-akhir wa asluhu fi Muslimun jamak takdim. Pendapat yang kedua ni ada setengah ulama
Okay, ada setengah ulama hadis dan juga Imam Muslim. Mereka kata jamak ini ada satu sahaja, iaitu jamak takdim. Mereka mengharuskan jamak, tapi mereka mengatakan jamak takdim sahaja. Okay, baik. Yang ketiga pula, yang ketiga ni agak berbeza sedikit dengan pendapat yang pertama kedua. Ketiga ni pendapat Abu Hanifah. Zahaba Abu Hanifah wa sahibuhu wal Hasan wal Nakhai ila adam mujawazul jam'u. Fata'awlu ahadis al-jam'u bi annahu jam'u suwari wa sifatihi 'indahu. Dari segi mazhab Abu Hanifah pula, okay, mazhab Abu Hanifah dan juga Al-Hasan dan juga An-Nakhai, mereka mengatakan mereka tidak mengharuskan jamak. Mereka tidak mengharuskan jamak. Okay, fata'awla ahadisul jam'u, bahawa mereka mentakwilkan maksud jamak ini adalah kepada sifatnya semata-mata. Sifat sahaja, sifat semata-mata. Ayu akhiru zuhri ila akhir waqtiha fayusliha summa yusalli ba'daha al-'asri fi awwal waqtiha wa kadzalika al-maghrib wal 'isha. Dari sudut pandangan mereka, solat zuhur dilakukan pada akhir waktunya, nak habis waktu zuhur, dan solat asar pula dilakukan pada awal waktunya. Begitu juga dengan solat maghrib dan juga solat isya. Itu perbezaan dekat sini. Jadi yang pertama tadi dari Imam Syafi'i, Ahmad dan juga As-Sauri dan juga para sahabat dan juga tabi'in, mereka mengharuskan jamak, jamak taqdim ataupun jamak takhir. Yang kedua pula dari sudut Imam Muslim dan juga sebagian ulama, mereka mengatakan jamaknya ada satu saja, iaitu jamak taqdim. Dan yang ketiga pula Imam Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya, mereka tidak mengharuskan jamak. Bahkan solat zuhur itu dilewatkan pada akhir waktunya dan mengawalkan solat asar. Begitu juga dengan solat maghrib dan solat isya. InsyaAllah sampai itu saja, saya serahkan kepada rakan saya, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Fawaid minal hadis. Okay, hadis ni ada 3 fawaid minal hadis. Yang pertama adalah dibolehkan jamak bagi selain musafir, iaitu seperti waktu lain, iaitu waktu hujan, waktu ketakutan seperti dalam peperangan, ataupun waktu dalam kesulitan ataupun kemudaratan. Dan juga jamak ni juga boleh dilakukan ketika sakit. Dan juga istihadah, bagi perempuan yang istihadah juga merupakan sebahagian dari sakit. Maka dalam keadaan-keadaan seperti ini dibolehkan untuk kita menunaikan solat secara jamak, iaitu menghimpunkan waktu tu. Seperti Nabi menghimpunkan solat, iaitu antara maghrib dan isyak dan juga zuhur dan asar. Selain daripada waktu lain, iaitu macam maghrib dan subuh tak dibolehkan untuk jamak. Dan jamak ini hanyalah menghimpunkan dengan menunaikan rakaat solat tu secara sempurna, iaitu 4 rakaat dan bukan yang qasar. Sebab qasar itu adalah memendekkan. Jamak ini hanyalah menghimpunkan tanpa memendekkan. Okay, kemudian faedah yang kedua adalah musafir diharuskan bagi jamak. Dan ada khilaf ulama berkenaan dengan had yang dibolehkan untuk jamak solat ni. Dan menurut Imam Syafi'i dan juga Ahmad, 2 hari yang dimaksudkan adalah 16 farsakha. Farsakha ini bersamaan dengan 96 km. Okay, kemudian menurut Syekh Taqiyuddin, iaitu apa sahaja yang dinamakan musafir, sama ada jauh ataupun dekat, diharuskan jamak. Dan sesungguhnya ia tak diukur dengan tempoh. Dan dinyatakan bahawanya sesungguhnya nas-nas kitab tak ada padanya perbezaan di antara musafir jauh dengan musafir dekat. Jadi barang siapa yang membezakan musafir dekat dengan musafir jauh ini, maka dia telah membezakan apa yang dihimpunkan oleh Allah kepadanya. Dan Ibnu Syekh Islam ni berpegang dengan mazhab Zahiriyah, dan pendapat ini disokong oleh penulis kitab Mughni. Dan kemudian menurut Ibnu Qayyim, iaitu anak murid kepada Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Al-Hadi, apa-apa yang diriwayatkan berkenaan had
had dibolehkan solat jamak ni, sama ada sehari, 2 hari ataupun 3 hari, maka ianya ditolak. Dan kemudian faedah yang ketiga adalah di sisi ulama, solat jamak ini adalah lebih baik meninggalkan solat jamak ni daripada melakukan solat jamak, kecuali pada mereka yang berhimpun di Arafah dan Muzdalifah. Okay, sebabnya itu mereka berada dalam keadaan maslahah, dibenarkanlah kiranya. Sekian, itu sahaja. Bab qasar as-salat fi safar. Bab qasar solat dalam permusafiran. Okey, sebelum tu kita tengok maksud qasar. Al-qasar huwa lis-salawati ar-rubaiyah wa hiya zuhra wal asr wal isya. Qasar ni khas untuk solat yang mempunyai 4 rakaat seperti solat zuhur, asar dan juga isya. Wa naqal Ibn Munzir al-ijma' ala annahu la qasar fil maghrib wal fajr. Dan bagi pendapat Ibn Munzir, dan pendapat ini adalah pendapat ijma' bahawa tiada qasar bagi solat maghrib dan juga solat subuh. وليس له سبب إلى السفر لأنه ما رخصة التي شرعت رحمة بالمسافر وشفقة عليه. Qasar ni ialah satu rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bermusafir. Kita masuk kepada hadis. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika permusafiran. Lalu aku melihat baginda tidak menambahkan rakaat pada solat yang dilakukan ketika musafir, yakni solat yang dikasarkan ke atas 2 rakaat tersebut. Begitu juga Abu Bakar dan juga Umar serta Osman, mereka pun melakukan perkara yang sama. Okey, kita akan pergi ke makna al-ijmali, tapi saya tak letak dalam slide, so kita tengok kat kitab. Makna al-ijmali bagi hadis ni, antum boleh merujuk pada dalam kitab Taisir Ulam muka surat 234. Yuzakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi wa kadzalika sahaba Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fi asfarihim. Fakana kullu minhum yaqsuru salatu rubaiyah ila rak'atain wa la yazidu alaihima. Telah diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pemusafiran baginda. Begitu juga dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman pada permusafiran mereka juga. Fakana kullu minhum yaqsuru salati rubaiyah ila raka'atain. Bahawa mereka semua mengqasarkan solat yang mempunyai 4 rakaat kepada 2 rakaat. Wala yazidu alaihima. Mereka tidak menambahkan rakaat yang lain ke atas 2 rakaat tersebut. Maksudnya solat yang 2 rakaat tidak, diorang tak solat yang diqasarkan kepada 2 rakaat, diorang tak menambahkan kepada 3 rakaat, 4 rakaat atau 5 rakaat. Begitu. Baik, insya-Allah saya akan sambung ikhtilaful ulama dalam bab qasr salah fi safar, insya-Allah. Baik, tengok ikhtilaful ulama fil qasri. Dekat sini mereka berselisih pendapat tentang qasar. Apa yang diselisihkan? Iaitu hal huwa wajib aw rukhsah yustahabbu ityanuha. Adakah qasar ini diwajibkan ataupun disunatkan, ataupun rukhsah yang disunatkan lah, rukhsah yang disunatkan ke atas para musafir. Okey,
Maka dekat sini kita boleh tengok yang pertama sekali, fazahaba al-a'immatus salasah. Maka bagi 3 mazhab ini, iaitu yang pertama mazhab Maliki, wa Syafi'i dan juga mazhab Syafi'i, wa Ahmad dan juga Imam Ahmad, ila jawazul itmam wal qasru afdal. Mereka mengatakan bahawa jawazul itmam, iaitu harus dalam menyempurnakan rakaat solat. Kalau Zuhur 4 rakaat, kita buat penuh solat 4 rakaat Zuhur, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 dan juga Isyak 4. Itu adalah harus kita menyempurnakan rakaat solat. Akan tetapi wa afdalul qasr, wal qasr afdal. Tetapi mengqasarkan itu lebih afdal. Maka kita ambil yang lebih mudah lah, iaitu qasar, jamak qasar. Okey. Wa zahaba Abu Hanifah, dengan Abu Hanifah pula, ila wujubul qasri, beliau mewajibkan qasar. Wa nasruhu Ibnu Hazim, dan disokong oleh Ibnu Hazim. Qala, dia menguatkan lagi dengan berkata, inna fardul musafir raka'atan, sesungguhnya difardukan ke atas orang yang bermusafir 2 rakaat. Adalah tul mujibinil qasr, dan dalil yang mewajibkan. Okay? Dia ambil dalil yang mewajibkan qasar ini dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fi asfarihi, iaitu Nabi melanjutkan perjalanan musafirnya. Wa ajibu bi anal fi'li, dan aku dekat sini adalah pengarang kitab ini, dan aku menjawab bahawa sesungguhnya perbuatan ini la yadullu ala al-wujub indal jumhur, bahawa perbuatan ini tidak pun menunjukkan wajibnya qasar tersebut, berlandaskan jumhur ulama. So dekat sini berbezalah yang pertama tadi, dari ke mazhab tadi mengharuskan menyempurnakan rakaat solat, akan tetapi qasar itu lebih afdal. Jadi tidak cakap wajib ataupun sunat, tetapi lebih afdal. Yang kedua pula, Abu Hanifah pula mengatakan bahawa wajib dan disokong oleh Ibnu Hazim. Akan tetapi perbuatan Nabi yang melanjutkan perjalanan beliau, baginda melanjutkan perjalanan baginda, bukanlah menunjukkan perbuatan itu mewajibkan qasar. InsyaAllah seterusnya saya akan serahkan pada sahabat saya, insyaAllah. Bab solat dalam kenderaan. Okay, saya ringkaskan saya petik hadis daripada Amir bin Rabi'ah. Beliau berkata, yang bermaksud, aku pernah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan baginda sedang berada di atas haiwan tunggangan. Baginda bertasbih dengan mengisyaratkan kepala baginda menghadap ke arah yang mana haiwan itu menghadap. Dan tidaklah baginda melakukan perkara sedemikian dalam solat fardu. Riwayat Al-Bukhari. Okay, berkenaan hadis ni, haiwan tunggangan merupakan kenderaan yang diguna pakai oleh masyarakat pada zaman dahulu, termasuklah pada zaman Rasulullah SAW. Tapi pada zaman moden sekarang ni, pada zaman kita sekarang, kenderaan kita merupakan kereta, kapal terbang, kereta api, sampan dan seumpamanya lah. Kemudian persoalan di sini, adakah dibolehkan untuk kita solat dalam kenderaan? Jadi saya petik pendapat daripada ulama, iaitu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau pernah mensyarahkan hadis ni, dan dia mensyarahkan hadis ni di bawah bab baginda turun dari haiwan tunggangan untuk solat fardu. Ini merupakan satu isyarat yang menunjukkan bahawa solat ni boleh dilakukan dalam keadaan berada di atas solat fardu dalam sebuah kenderaan adalah solat sunat sahaja. Jadi kat sini maksudnya berdasarkan hadis ni, solat sunat sahaja yang boleh dilakukan dalam kenderaan. Solat fardu tak boleh. Sebabnya dekat sini Nabi ada sebut, dekat hadis ni ada sebut tasbih. Nabi bertasbih. Jadi tasbih tu adalah solat sunat. Okay, kemudian Ibnu Hajar menukilkan pendapat Ibnu Battal dalam isu ni, menyatakan para ulama telah ijma' akan pensyariatan hal ini, iaitu hal turun dari haiwan tunggangan ni, dan sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang itu menunaikan solat fardu di atas haiwan tunggangan tanpa ada sebarang keuzuran. Kemudian macam saya cakap tadi, perkataan baginda bertasbih tu merujuk kepada solat sunat. Okay. Kemudian pembahagian berkenaan solat dalam kenderaan pada zaman sekarang terbahagi kepada dua, iaitu solat atas kenderaan. Yang pertama adalah
seperti kereta api ataupun kapal terbang. Dalam isu ni, dibolehkan untuk seseorang tu solat dalam kenderaan tu, iaitu kereta api ataupun kapal terbang. Dan juga dia mengambil kira tempoh perjalanan yang panjang secara adatnya dengan menaiki kenderaan seperti ini. Tambahan pula, kalau kita naik kapal terbang ataupun kereta api, takkan nak berhenti semata-mata untuk solat. Jadinya ini dibolehkan, hal ini dibolehkan untuk bagi orang yang berada dalam keadaan ni, dalam kenderaan seperti ini, dibolehkan untuk solat dalam kenderaan tu. Tak perlu turun ataupun tak perlu keluar semata-mata untuk menunaikan solat. Okey. Kemudiannya, yang kedua adalah solat di atas haiwan tunggangan. Okey, pada zaman dulu haiwan tunggangan seperti kuda ataupun unta kan. Tapi zaman sekarang kenderaan kita adalah kereta. Kemudian adakah boleh untuk kita solat dalam kenderaan? Itu solat dalam kereta. Jadinya dalam isu ni sebenarnya dibolehkan. Dibolehkan, tapi dia kena mengambil kira lah. Contoh seperti gambar yang ada dekat slide ni, berhenti di tepi jalan untuk menunaikan solat. Okey, isu ni nampaknya masyarakat umat Islam sangatlah mementingkan solat. Bagus sebenarnya, sangat mementingkan solat. Tapi kat sini kita kena ambil kira banyak aspek penting. Contoh macam berhenti tepi jalan adakah membahayakan pengguna lain, ataupun jika berlaku sebarang kecemasan, laluan bahu jalan yang diorang berhenti untuk menunaikan solat tu menjadi laluan kecemasan untuk ambulans sekiranya ada sebarang kecemasan. Jadinya kena fikir balik, kalau nak berhenti solat dalam keadaan macam ni, adakah membahayakan pengguna lain, adakah menjadi kemudaratan bagi pengguna jalan raya yang lain pula. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Pencerahan bagi hadis ni. Okay, yang pertama, jika berada dalam keadaan musafir dan solat itu boleh dijamakkan. Okay, maksudnya jamakkan, maka rancanglah tempat untuk berhenti kerana waktu jamak itu panjang. Orang yang bukan dalam keadaan musafir juga dibenarkan untuk jamak sekiranya berada dalam keadaan jam. Yakni kita berada kesesakan jalan raya, atas jalan raya lah. Lepas tu kesesakan tu teruk sampai kita tak boleh keluar, tak boleh nak bergerak, tak ada, susah lah untuk kita pergi ke masjid ke nak berhenti solat kan. Okay. Yang pertama ni maksud dia, jika kita ni tengah musafir, lepas tu kita nak solat, maka kita sebagai pemusafiran ni dibolehkan untuk menjamakkan solat kita. Jadi maka kita perlulah rancang untuk berhenti kat mana-mana tempat macam masjid ke apa ke untuk berhenti solat dan untuk buat solat jamak tu lah. Sebab waktu solat jamak tu panjang, ada jamak takhir dan juga jamak takdim. Okey, bagi orang yang bukan musafir, maksudnya dia tak buat bermusafir apa-apa pun, dia juga dibenarkan untuk menjamakkan solatnya sekiranya dia berada dalam keadaan jam. Contoh kita ni kita tak melakukan pemusafiran pun. Contohlah macam Ana dari Tok Intan, Ana dari rumah Ana nak pergi Pekan je kan, tak sampai pun jarak musafir. Jadi tapi bila nak balik rumah, ni contoh je, bila nak balik rumah ada jam pula, jam teruk sampai melibat bila waktu solat pun Ana still atas jalan raya, tak boleh nak keluar, tak boleh nak singgah masjid kan. Jadi kat situ kita juga dibenarkan untuk menjamakkan solat. Menjamakkan solat kita sebab nak hormat waktu solat tu lah. Okay, yang kedua, sekiranya berlaku jam secara tiba-tiba yang tidak dijangka sehingga tersekat di dalam perjalanan, maka dibolehkan solat di dalam kereta jika tiada tempat yang selamat untuk solat seperti surau, masjid, tempat pendidikan, rehat orang awam dan lain-lain. Persoalan nyawa amatlah dititik beratkan. Ini kerana Nabi SAW dan para sahabat juga pernah terpaksa meninggalkan solat asar dalam peperangan Ahzab kerana sibuk berperang, lalu mereka solat asar dalam waktu maghrib. Okay, nombor 3 ni,
situasi dia lebih kurang. Contohlah kita nak pergi, kita nak balik rumah, tiba-tiba ada jam yang kita tak tahu pun, tiba-tiba je jam macam tu. Lepas tu kita tahu pun jam tu akan jadi lama dan kita akan tersekat dalam jam tu dengan sangat lama. Okey, sangat lama lah sampai sampai melibatkan waktu solat pun kita tak boleh nak singgah mana-mana masjid untuk berhenti solat macam mana cakap tadi kan. Dan maka kita dibenarkan untuk solat atas kenderaan. Nah, dibenarkan solat atas kenderaan. Betul lah. Dan menjamakkan solat tersebut lah. Okey, nombor 3. Namun setelah itu turunnya ayat perintah solat dalam khauf. Yang ini nak terangkan pasal yang tadi tu. Para sahabat meninggalkan solat ketika perang Ahzab tu kan. Okey. Nombor 3 nak terangkan yang pasal itulah. Namun setelah itu turunnya ayat perintah solat dalam khauf, yang ini ketakutan ataupun bahaya. Dibenarkan solat dalam keadaan berkenderaan atau berjalan. Okay, ini dia nak terangkan dan mengukuhkan hukum dibenarkan solat atas kenderaan. Tadi kan atas ni ambil daripada kisah para sahabat. Nabi SAW dan para sahabat pernah meninggalkan solat asar ketika perang Ahzab kan. Waktu perang kan, kita ni tengah siap-siap perang, ketakutan, semua bahaya waktu tu. Lepas tu baginda dengan para sahabat pun melakukan solat asar ketika solat maghrib. So selepas kejadian tu turunlah ayat ataupun turunlah firman Allah yang memerintahkan supaya solat pun masih boleh dilakukan ketika takut, dan ia juga dibenarkan dilakukan atas kenderaan. Solat tu dibenarkan juga dilakukan atas kenderaan ataupun berjalan macam tu lah. Tapi kalau jalan kaki solat tu macam tak logik. Maksudnya kita dalam atas kenderaan, atas kereta misalnya lah, atas kereta, atas kapal terbang tu, kita dibenarkan untuk solat atas kenderaan yang kita naik tu kalau kita tak boleh nak berhenti kat mana-mana tempat untuk solat macam masjid. Contoh kita semua atas kapal terbang kan. Macam mana nak berhenti kat masjid ada atas kapal terbang? So kita dibenarkan solat atas kapal terbang macam tu. Kalau salah, saya minta maaf lah. Okay. Ini berdalilkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan jika kamu takuti yakni sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Okey. Ini dalil yang turunnya ayat untuk solat ketika ketakutan tu kan. Okey, tu pun dah jelas kan. Dah jelas menunjukkan kita dibenarkan untuk solat ketika dalam keadaan bahaya, keadaan takut, sama ada atas kenderaan ataupun berjalan. Berjalan. Ini khusus untuk berperang lah, berjalan kan. Kalau kita musafir tu, kalau jalan kaki, saya tak tahulah, Wallahu a'lam. Tapi ini lebih mengkhususkan ketika keadaan baginda dengan para sahabat tengah berperang. Kan berperang kan takkan dah masuk waktu solat, takkan nak berhenti kan, bahaya, membahayakan diri kan. Jadi Allah turunkan ayat ni supaya kita perlu juga mengerjakan solat, tapi kita perlu juga mengerjakan solat pada waktu tu, waktu berperang tu. Boleh, maka dibenarkan mengerjakan solat atas tunggangan ataupun kita tengah berjalan. Saya tak tahu lah berjalan tu macam mana kan. Tapi
bila keadaan tu dah selesai, perang tu dah selesai, dah aman semua, kita wajib mengganti solat tersebut secara sempurna. Secara sempurna. Allahu a'lam. Okey. Kalau salah, saya minta maaf juga. Okey, Imam Ibn Katsir mentafsirkan ayat ini, katanya fasallu ala an yuhal kana rijalan aw rukbanan, yakni mustaqbalil qiblah wa ghaira mustaqbiliha, kama qala Malik an Nafi' anna Ibnu Umar kana idza su'ila 'an salatil khawfi was safaha ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على إقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. Okay, apa kata Imam Ibn Katsir? Iaitu solat sahaja dalam keadaan apa sekalipun, yang ini berkendaraan ataupun berjalan, menghadap kiblat ataupun tidak, seperti mana yang difatwakan oleh Imam Malik. Difatwakan oleh Imam Malik. Okey, baik, insya-Allah kita sambung dalam persoalan tentang menghadap kiblat dalam kenderaan, insya-Allah. Kita tengok pada kata Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani, jika berada dalam kenderaan dan boleh menghadap kiblat bagi keseluruhan solat dan menyempurnakan segala rukunnya ataupun setengahnya, hendaklah kekal dalam keadaan itu. Jika tidak boleh berkekalan menghadap kiblat pada keseluruhan solat, maka memadailah menghadap ke arah kiblat ketika mengangkat takbiratul ihram. Jika tidak boleh, tidaklah perlu menghadap ke arah kiblat. Maksudnya dekat sini dia ada bagi 3 pandangan, 3 pendapat, 3 cara. Yang pertama sekali, cara yang pertama, kalau kita boleh kekalkan solat dalam kenderaan kita itu dengan menghadap ke arah kiblat, maka kekalkanlah. Yang kedua, jika tidak mampu, tidak mengapa, cukuplah memadailah ketika kita angkat takbiratul ihram tu kita tengah menghadap kiblat. Contohnya dalam train ataupun dalam flight. Kita dalam train kan, kita tengok kompas ataupun kita tengok apps lah, orang kata kan, kita dah ada apps macam-macam kan, dan boleh tengok kiblat. Kita tengok sampai kat depan tu dah sampai arah kiblat. So masa tu lah kita angkat takbir, niat. So tak apa, teruskan solat. Kalau macam tiba-tiba dia belok ke apa ke, dah lari arah kiblat, tidak mengapa. Diizinkan, dibenarkan, kerana dirukhsah kan. Dan yang ketiga, jika tidak boleh langsung, maka tidak mengapa, solatlah tanpa menghadap ke arah kiblat. Boleh rujuk Matla' Al-Badra'in Syekh Muhammad bin Ismail. Maka tentang hadap kiblat ni, dia berbeza mengikut situasi individu seseorang. Bukan saja kita boleh nak pilih, aku nak solat macam ni lah, aku nak mudah, so aku tak nak ikut arah kiblat, aku nak solat je, sekarang aku solat. Tak boleh. Kita tengok pula Imam Al-Qadi Abu Syuja' berkata, manakala Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah berkata, dibolehkan seorang itu meninggalkan menghadap ke arah kiblat dalam 2 keadaan, iaitu takut yang bersangatan, dan juga solat sunat semasa permusafiran yang dilakukan di atas haiwan tunggangan. Takut yang bersangatan dekat sini contohnya macam dalam peperangan. Dalam peperangan kan kita takut, kita nak selamatkan diri kita juga, maka dibolehkan. Yang kedua pula solat sunat. Solat sunat juga dibolehkan semasa permusafiran yang dilakukan atas haiwan tunggangan. Kalau zaman kita tak adalah haiwan tunggangan, tak adalah orang sekarang balik kampung naik kuda, tak ada. Sini boleh lihat matan Al-Ghayah wa Taqrib Abu Syuja'. Dan kita tengok pula dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pula berkata, kalau solat daripada awal tidak menghadap kiblat ataupun solat ni memang tak ada wuduk, maka solat itu wajib diulang balik. Bagaimana jika seorang itu telah sampai ke destinasi tersebut, maka dia wajib ulang balik solat itu. Tapi Imam An-Nawawi dia merajihkan pandangan tersebut bahawa solat itu tidak perlu diulang. Maka kesimpulannya dibolehkan solat dalam kenderaan. Nak tengok melihat persekitaran jalan raya yang juga bahaya bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri, insya-Allah.